Okey, video yang ni kita akan teruskan cara contoh nak menjawab hutang lapuk dengan hutang lapuk terpulih. Okey, cikgu ambil soalan ni seperti soalan dalam buku kerja kamu, muka surat 149. Okey, apa yang soalan ni minta, kita tengok dulu. Pertama, dia nak jurnal am, dia nak akaun belum terima, akaun hutang lapuk, akaun terugi dan penyata kedudukan kewangan. Okey, cikgu akan tambah satu lagi. Akaun hutang lapuk terpulih. Cikgu akan tambah satu. Sebab soalan ni tak minta, tapi cikgu nak tunjuk juga. Sebab nanti nak membantu kamu cara nak menjawab, nak jawab dalam buku. Okey, pertama. 1 Januari perniagaan Izan mempunyai baki akaun belum terima 1,500. So 1,500 ni adalah ABT. Okay, ayat kedua. Seorang penghutang ni ABT lah. Seorang penghutang bernilai 300 telah muflis. Maksudnya 300 ni adalah hutang lapuk. 1 Disember, seorang ABT yang dah lapuk tadi pada tahun lepas telah jelaskan semula. So 200 adalah hutang lapuk terpulih. Okay. Nak nampak dengan lebih jelas, saya letak kat tepi ni. ABT dia beritahu 1,500. ABT awal tahun. So inilah BB. Lepas tu hutang lapuk 300. Hutang lapuk terpulih 200. Okey, so soalan nak apa? Pertama, dia nak jurnal am. Jadi kita buka dulu jurnal am. Ni jurnal am. Ada debit, ada kredit, ada butir, ada tarikh. Okey. Dia nak jurnal am. Okey, sebelum tu saya refresh balik daripada video yang sebelum ni. Hutang lapuk ni adalah belanja. Belanja adalah debit. Hutang lapuk terpulih adalah hasil. Hasil adalah kredit. Mana tahu debit kredit dekat balik. Okey, sekarang kita nak buka jurnal am. Okey, dia dah bagi tahu hutang lapuk 300. So hutang lapuk dekat belah debit. Tulis dulu tahun Disember 1. Saya besarkan sikit. Okey, hutang lapuk 300 belah debit. Okey. Sebab apa belah debit? Sebab berlaku penambahan hutang lapuk. Baik. Bila ada hutang lapuk, apa yang menjadi kredit? Okey, saya terangkan adalah ABT. Sebab apa ABT? Sebab ABT berkurang. Berlaku pengurangan pada ABT. Sebab tu dia kredit. Okey. Alright. Seterusnya. Hutang lapuk terpulih pula. 200 kan tadi kan? Okey, 200 hutang lapuk terpulih. Maksudnya hutang lapuk ni ada orang bayar pula. Bila ada orang bayar, kita terima. So bank debit. Apa yang kredit? Hutang lapuk terpulih. Sebab hutang lapuk terpulih ni bersifat hasil kredit. Okey, dah settle. Sekarang kita nak buat catatan bergu pula untuk jurnal am ni. Pertama kita tengok hutang lapuk. Hutang lapuk kat sini debit. So bila kita buat catatan bergu, dia jadi belah kredit. Hutang lapuk. Berapa amount dia? 300. So sini pun 300 belah kredit. Belah debit apa belah debit? Belah debit adalah untung rugi. Kamu buat penuh-penuh, saya buat short form. Untung rugi. Kerana hutang lapuk, mana tadi kerana hutang lapuk, sebenarnya saya buat kat atasnya. Hutang lapuk dengan hutang lapuk terpulih. Satu belanja, satu hasil. Belanja dengan hasil dua-dua dekat Apur. Okey, so hutang lapuk dah ada dah catatan bergu. Sekarang hutang lapuk terpulih. Sini kredit, kita bawa turun bawah jadi debit. Hutang lapuk terpulih. Jadi belah debit. 200. Okey. Hutang lapuk terpulih. Debit dia apa? Untung rugi. Okey. Siaplah jurnal am. Okey, siaplah jurnal am. Soalan nak jurnal am dah siap. Sekarang dia nak akaun belum terima. Okey. Dia nak akaun belum terima. So sebelum tu saya kita highlightkan dulu. Di mana akaun belum terima? Ni, soalan bagi akaun belum terima satu kat sini.
Satu lagi kat general arm ni, ABT 300. So kita pakai dua maklumat ni untuk buat account belum terima. Account belum terima adalah asset berbaki debit. Jadi BB dia 1500 dia belah debit ni. Okay, nak tulis apa? Tulis baki. Okay, dah. Right? Okay, kemudian yang ni pula. Yang dekat general arm ni. 300 ni kat kredit. So, dekat belah kredit 300. Nak catat apa? Catat dekat apa kat bahagian general arm ni? Bahagian belah debit. Hutang lapuk. So, hutang lapuk kat sini. Okay, dah. Settle account belum terima. Okay. Sekarang dia nak account hutang lapuk. So, buka account. Tinggalkan sikit ruang. Nanti nak tutup. Account hutang lapuk. Okay, account hutang lapuk. Okay, sebelum tu saya highlight dulu. Di mana account hutang lapuk ni? Hutang lapuk 300. Ni. Dekat general arm pun ada. Hutang lapuk 300. Dengan hutang lapuk 300. Satu kat debit, satu kat kredit. Okay, yang kat atas ni kita tak payah ambil lah. Sebab kita dah catat kat general arm Yang 300 yang kat atas ni dah catat kat general arm. Kita tengok kat general arm je. So, dekat general arm yang pertama dekat debit. So, debit 300. Nak tulis apa? Tulis apa butiran dekat kredit? ABT. So, tulis sini ABT. Okay, lepas tu kat bawah. Okay, ni dah settle. Sekarang ni pula hutang lapuk kat belah kredit. So, kredit sini nak tulis apa? Apa dekat butiran dekat debit? Untung rugi. So, untung rugi lah tulis kat sini. Okay, settle account hutang lapuk. Okay, ni cikgu nak tunjukkan account hutang lapuk terpulih. Soalan tak minta, tapi saya nak tunjukkan macam nak catat. Okay, pertamanya kamu tengok dekat general arm. Hutang lapuk terpulih ni dengan hutang lapuk terpulih ni. Okay, saya ambil warna merah kan. Okay, hutang lapuk terpulih yang ni dekat belah kredit 200. So, dekat belah kredit ni lah. Kredit 200 nak tulis apa? Tulis apa dekat butiran belah debit dia? Bank. So, sini bank lah. Ni lah bank kan. So, sini pun bank lah. Okay, ni dah ambil. Okay, ni pula. Belah debit 200. So, sini belah debit 200. Butiran nak apa? Untuk rugi. Okay, dah. Habislah hutang lapuk terpulih. Okay, habis dah lah. Soalan tak minta, tapi saya tunjukkan. Okay, sekarang dia minta pula account untung rugi. Account untung rugi. Okay, account untung rugi kat sini ada dua. Kita highlightkan lagi supaya mudah nampak. Ni ada dua. Okay, so kita nak buat lah account untung rugi. Okay, yang pertama debit 300. Debit 300. Sekejap saya debit 300 nak tulis apa? Tulis hutang lapuk. Okay, lagi satu belah kredit 200 nak tulis apa? Hutang lapuk terpulih. Okay, dah. Siap. Okay, last kali PKK. Kamu tulis full PKK kamu tengok. Apa item PKK yang terlibat kat sini? Apa item yang terlibat? Kamu tengok account yang terlibat. Account belum terima, asset pergi PKK. Account hutang lapuk, belanja pergi apur. Account hutang lapuk terpulih, hasil pergi apur. Untung rugi apur lah kan. Account untung rugi apur lah. So ni PKK. Mana yang terlibat dengan PKK dekat ledger ni? Account belum terima je kan? So kita masuk kat account belum terima. Nak masuk ke akaun belum terima, kita kena ada baki BB. So, tutup dulu. Tutup dulu. 1,500, sini 300, mana lagi besar? 1,500, 300 mana lagi besar? 1,500 lah besar. So, 1,500 dekat double line. So, 1,500 tolak 300 jadi 1,200. So, ini baki HB. Bawa turun bawah 1,200 jadi baki BB. Okey, jadi ABT letaklah dekat PKK. ABT 1,200. ABT ni kat mana? Dekat aset semasa. Tulis molek sikit. Aset semasa.
Okey. So kita review balik soalan. Soalan nak apa? Review balik. ABT dah, utang apa dah, untung rugi dah, PKK dah. Okey, dah siap. Settle. Terima kasih.